الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Cik Nordin, Pak Usu, Barisan Pimpinan Negeri, sahabat saibah sama dengan keluarga masing-masing, insyaAllah. Mungkin ada anak-anak, menantu, mungkin cucu pun ada. Alhamdulillah kita panjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kita dapat menyambung lagi sesi ketibah kita untuk pagi ini. Semalam kita bersama dengan Syekh Muhammad. Dia memang kepakaran dia bagian komunikasi. Lepas tu kita pilih tajuk yang lebih praktikal, maknanya bukan sekadar teori. Bagaimana kita nak wujudkan komunikasi yang positif dengan anak-anak dan juga pasangan hidup. Sebab jadi fokus ketibah ni kepada keluarga. Kenapa hari ni kita tengok realiti banyak rumah tangga yang agak panas, tegang dan sebagainya. Bahkan dalam tempoh PKP ni 11 minit satu pasangan bercerai. Itu yang bercerai yang retak tunggu belah tu jauh lebih banyak. Dan salah satunya adalah faktor komunikasi. Kadang-kadang komunikasi itu tidak membina, tidak membelai emosi, tidak memenuhi keperluan emosi pasangan ataupun anak-anak. Macam Syekh bagi contoh semalam lah kan, suami beli minyak wangi mahal, duduk sebelah tak ada rasa apa pun, tak ada respon apa. Tak menunjukkan penghargaan. Ataupun isteri masak letih-letih sedap tapi tak rasa apa, takat Alhamdulillah. Alhamdulillah tu bagus dah. Tapi nak kena meraihkan juga emosi ataupun fitrah pasangan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi insyaAllah pagi ni kita akan bersama dengan Ustaz Luqman. Biasanya katibah kita regu kan, yang orang lama dengan yang muda. Jadi semalam kita dengan Syekh Muhammad. Jadi pagi ni insyaAllah kita dengan Ustaz Luqman pula. Mungkin kita boleh dapat konten yang berbeza daripada sudut pandang yang berbeza. Jadi insyaAllah Ustaz Luqman pada ahlan wa sahlan. Jadi tanpa panjangkan kalam, serah kepada Ustaz Luqman insyaAllah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara nak dengar jelas tak? Dengar. Cuma video tak buka. Video tak buka ni. Okey insyaAllah. Okey, nampak? Nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Cikgu Azmi Bahari selaku Rais Jalsah
Kemudian yang dikasihi juga sahabat-sahabat dan juga sahibah-sahibah, pakcik-pakcik, makcik-makcik di negeri Perlis. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia daripada Dia dapat kita bertemu pada pagi ini dalam rangka untuk kita mendapat sedikit peringatan berkenaan dengan agama kita sendiri. Dengan kita memperingati agama kita, sekaligus akan memperingati seluruh intipati kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang malah Allah Subhanahu wa taala menyebut, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, yakni kepada umat kamu. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang-orang mukmin. Kata para ulama, hanya orang mukmin saja yang mencari peringatan. Malah dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebut, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah merakamkan apa yang ada dalam hati orang mukmin. Jadi kalau mereka mendapat seruan dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bahasa ataupun ayat yang keluar daripada hati mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar, munadiyan, seorang penyeru, yunadi lil iman, yang mana dia telah menyeru kami kepada keimanan. Fa'aminu bi rabbikum, untuk kami beriman kepada Tuhan kami. Fa'amanna, lalu kami pun sahut keimanan itu ataupun dakwah itu. Jadi ini di antara kita kata mumayyizah ataupun ciri-ciri orang mukmin, iaitu dia akan memasangkan telinganya ataupun dia akan menjadikan diri dia bersedia bila adanya peringatan yang berdekatan dengan dia. Jadi kalau kita ni orang yang belum kukuh iman, kita akan lari daripada peringatan. Ataupun bila adanya majlis zikir, kita dalam kalangan orang-orang yang cemuih ataupun orang-orang yang tak apa berminat. Sebaliknya, orang-orang yang kukuh imannya kepada Allah, dia melihat tazkir ini ataupun mau'izah ini sebagai satu perkara yang mustahak dalam diri dia. Baik, pada pagi ini insya-Allah ana berhajat untuk berkongsi sedikit saja daripada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kekeluargaan, yang perlu kita tahu apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengenai keluarga ini. Dulu sebelum ana berkahwin, ana jumpa seorang murabi lah, syekh ana di Madinah ni. Dan dia ni ada fikrah lah. Jadi bila tanya dia minta pandangan dia tentang nak berkahwin ni, dia bagi tugasan. Dia bagi tugasan kat ana supaya ana kaji keseluruhan ayat Al-Quran tentang perkahwinan, tentang kekeluargaan, perkahwinan dan kekeluargaan. Dia suruh ana list semua ayat. Sebab dia kata, kalau kita ni selaku orang Muslim, orang mukmin, bila nak buat satu benda dalam hidup kita, terutamanya perkara yang besar, keputusan yang besar. Pertama sekali, orang Islam ni, yang kata orang Islam ni, dia akan rujuk Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ni petunjuk
Macam kita beli mesin basuh lah. Mesin basuh yang canggih, yang 5-6 ribu lah. Tak reti nak guna. Kalau silap guna, rosak. Jadi kita nak rujuk apa? Kita kena rujuk orang yang buat. Ataupun kita kena rujuk buku manual dia. Tak boleh kita main rujuk orang lain, tak boleh. Kita kena rujuk buku dia yang khusus. Jadi begitulah dalam hidup kita yang kompleks ini, yang begitu panjang perjalanan dia, terlalu banyak cabaran yang ada ni. Nak buat keputusan besar, kita kena lihat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Sebab Al-Quran dan hadis ni adalah kita kata tonggak dalam semua perkara. Dia adalah rujukan dalam semua perkara. Kalau kita buat sesuatu yang mukhalafah, berbeza dengan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lihat kecacatan demi kecacatan, kerosakan demi kerosakan. Jadi bila anda buat study tu, mengkaji pasal ayat-ayat Al-Quran, memang kita dapati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang kekeluargaan ni, memang Allah Quran ni kan dia turun secara kulliyat. Dia banyak ayat-ayat dia bersifat kulliyat. Maksudnya Allah turunkan ayat Al-Quran itu pada bab nizamul hayah ni, sistem hidup manusia ni, Allah hanya bagi ayat-ayat. Ya, Allah hanya bagi ayat-ayat yang bersifat video nak tak? Boleh nampak muka tak? Ke tak nampak? Nampak dah. Tadi dia padam. Jadi Allah hanya bagi ayat secara kulliyat. Kulliyat ni maksudnya Allah bagi satu konsep umum tapi dia menyeluruh. Misalnya kita tengok dalam bab keluargaan, hubungan suami isteri, dalam bab membuka aib pasangan misalnya. Macam mana ayat dia? Jadi kalau kita lihat masalah rumah tangga ni, di samping masalah komunikasi seperti mana yang disebutkan oleh Cikgu Azmi tadi, di antara punca kerosakan rumah tangga, hubungan suami isteri ni antaranya adalah membuka aib pasangan kepada orang lain. Dan benda tu disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya. Anak terlupa ayat dia. Ya. Siapa ingat ayat Allah sebut apa? Suami-suami kamu adalah pakaian bagi kamu dan isteri-isteri kamu juga adalah pakaian bagi kamu. Jadi itu satu contoh ayat yang mana Allah jadikan Allah bagi kepada kita satu kaedah umum, yang mana kaedah umum daripada Al-Quran ini dalam bab kekeluargaan contohnya adalah perkara yang sangat trust dalam bidang tu. Jadi kalau Allah bagi satu konsep dalam bidang kekeluargaan dan benda tu ada dalam Quran, kita kena take note betul-betul benda tu. Sebab benda itulah yang mempengaruhi sebahagian besar daripada bidang tersebut. Contoh di sini bidang perkahwinan lah. Jadi dalam bab membuka aib pasangan ni jangan buat. Kalau buat, dia akan beranak habis macam-macam masalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran takkan sebut semua perkara tentang kekeluargaan. Tapi Al-Quran akan menyebut tiang-tiang penting saja. Yang mana tiang-tiang penting ni kalau kita tak jaga, dia akan merosakkan seluruh institusi rumah tangga. Walaupun Quran tak sebut bab kecil-kecil yang lain, ya, isu-isu yang tafsili, ya, isu-isu yang detail, tapi kalau kita terlepas isu-isu yang kecil-kecil ni, tapi tiang yang utama masih kita jaga, maka rumah tangga kita akan masih terpelihara insya-Allah. Jadi pada hari ini nak kongsikan beberapa ayat Al-Quran yang perlu kita tahulah, kerana ia ada dalam Al-Quran dan perlu wujud dalam tasawur ataupun fikrah ya orang yang berada dalam keluarga. Dan kita ni contoh macam Ana ni adalah salah seorang daripada ahli keluarga. Di belakang Ana ada mak, ya, ada kakak,
Di bawah anak ada adik, di samping anak ada isteri, ada anak. Jadi setiap kita yang hadir pada malam, pada pagi ini, setiap kita ni adalah satu juzuk daripada keluarga kita. Mungkin kita sebagai seorang adik, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang tok wan. Jadi kita salah satu juzuk. Setiap juzuk-juzuk daripada ahli kekeluargaan ni, ahli keluarga ni kena tahu ayat yang akan anda kongsikan pada pagi ini, iaitu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia keadaan orang-orang mukmin ya, bila mana dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah mempertemukan dia semula dengan ahli keluarga dia. Jadi kita tengok sikit surah At-Tur, surah At-Tur ayat yang ke-21. Apa yang ada Al-Quran boleh tengok. Dalam surah At-Tur, ya, sahabat dan sahibah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala membawakan satu gambaran hakikat yang akan berlaku kelak pada hari kiamat. Bagaimana keadaan keluarga orang-orang mukmin, yang mana mereka ini benar-benar menjaga institusi keluarga dia, bersusah payah, berkorban, memelihara anak dia, isteri dia, adik dia, abang dia, sanak saudara dia, untuk bertakwa kepada Allah, istiqamah di atas takwa sehinggalah mereka semua mati. Orang yang macam ni, bagaimanakah keadaan mereka pada hari kiamat? Allah kata dalam surah ini pada ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman. Ini surah At-Tur ni panjanglah cerita dia. Tapi di pertengahan surah ini Allah menceritakan kepada Rasulullah SAW suasana ahli syurga. Bila mana mereka masuk ke dalam syurga. Kulu washrabu hani, mereka makan dan minum. Muttaqi'ina ala sururin masfufah, mereka duduk di atas katil yang empuk. Wa zawwadnahum bihurin 'ain, mereka dikahwinkan, dipasangkan dengan bidadari. Walladzina amanu wattaba'athum, manakala orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, Allah kata, yang mana zuriat keturunan dia meneruti ataupun mengikuti iman dan amal soleh datuk orang tok wan dia ataupun ayah ataupun mak dia, biimanin, dengan penuh keimanan, mereka ini keturunan depa ni, ya alhaqna bihim dzurriyyatahum, di akhirat kelak kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami himpunkan, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami himpunkan zuriat keturunan mereka seluruhnya dalam syurga. Allah mempertemukan balik tok wan dengan cucu, suami dengan isteri, anak dengan bapa, ya, moyang dengan kita jumpa balik semua dalam syurga. Ya, wama alatnahum min amalihim min syai', dan Allah tidak akan tinggalkan sedikit pun daripada amalan mereka. Ya, kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap amalan itu Allah akan hukum seadil-adilnya mengikut amalan-amalan masing-masing. Jadi maksudnya di sini kata hamka dalam Al-Azhar, tafsir Al-Azhar, Allah macam buat apa, reunion. Ini sekarang ni musim apa, dah boleh rentah negeri ni, pakat balik jumpa mak pak, pakat berjumpa lah keluarga. Sekarang ni pun anak ada baru sampai Selangor ni.
berkat kesabaran, pengorbanan kita untuk istiqamah mendidik keluarga ini, sehinggalah anak-anak kita taba'athum dzurriyyatuhum, sehinggalah zuriat keturunan kita ini mengikuti kita dari sudut iman dan amal soleh, alhaqna bihim. Allah himpunkan kita semula pada hari kiamat. Himpunkan tu pula bukan himpun di tempat-tempat yang biasa-biasa, tapi himpunkan di syurga. Dikala orang lain tengah keserabutan, ketakutan pada hari kiamat, tetapi orang-orang mukmin ni, ya, Allah gembirakan mereka dengan macam-macam anugerah. Antaranya Allah pertemukan balik, ya, dia dengan isteri dia, dengan zuriat keturunan dia. Sekian akan ulas perkataan zuriat. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan Allah tambahkan dalam reunion keluarga mereka ni, wa amdadnahum bifakihatin, kami tambahkan kepada mereka buah-buahan, wa lahmin, pelbagai jenis daging, mimma yashtahun, ya, untuk mereka menikmati. Macam-macam kata Tabari dalam tafsir dia, semua jenis berdaging Allah hidangkan. Daging unta, daging burung, daging ayam, daging kambing, ya. Daging apa ni, kalau dikatakan dalam dunia ni daging yang paling sedap, daging apa ni, burung unta, ostrich, antara yang sedap. Jadi semua itu Allah hidangkan, nak gembirakan majlis majlis kita kata reunion keluarga. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Dan Allah mengelilingi mereka dengan ka'as, yakni dengan piala-piala ataupun dengan kita kata gelas-gelas yang besar untuk mereka minum berbagai jenis minuman dan juga arak. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Malah Allah berikan kepada penghuni syurga ni ghilman, yakni peneman dalam kalangan bidadari, yang mana cantiknya mereka ni seperti mana cantiknya mutiara. Kemudian Allah kata, ayat yang ke-25, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Wa aqbala ba'dhum, bila mana penghuni syurga ni bila dia jumpa, ya, ba'dhum, sebahagian daripada kenalan mereka ni, ahli keluarga mereka, bila dia jumpa, bertemu balik adik-beradik kita, mak ayah kita, anak-anak semua jumpa balik, apa jadi? Yatasaalun. Kemudian mereka pun saling bertanya-tanya. Saling bertanya-tanya. Bukan bertanya tentang keadaan mereka di mahsyar ke, hang tadi macam mana tadi, hisab tadi, bukan. Ya. Qalu, apa yang mereka kata? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya. Ini kata apa bagi dalam tafsir dia, dalam banyak perbualan dalam syurga tu. Ya, dalam syurga ni orang tengah duduk berseronok. Ya, dalam syurga ni orang tengah duduk bergembira, berseronok. Orang saling duduk bersembang, melepak kan. Dalam banyak-banyak tu kata apa bari Allah pilih satu dialog daripada satu orang ni, dia dengan adik-beradik dia tengah sembang. Allah angkat ayat dia ni letak dalam Quran. Yang mana dia ni kata apa? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dia kata, ingat tak dulu waktu kita di dunia, dia kata, ingat tak dulu waktu kita di dunia, kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita ni sesama dengan ahli keluarga kita musyfiqin, dalam kalangan orang-orang yang musyfiq. Musyfiq ni adalah orang yang sangat gentar, takut hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bernostalgia di syurga tu, dia persembang balik. Ingat tak dulu kita ni jaga sungguh syarak dalam kalangan ahli keluarga kita.
Kita saling bernasihati antara kita sehingga kita takut kepada Allah nak bersiap. Kita jaga adik-beradik kita jaga keturunan kita, keluarga kita, mak ayah kita supaya terus tetap beriman, terus tetap istiqamah di atas Islam, terus tetap di atas jalan dakwah. Ingat tak dulu? Ya. Jadi mereka saling memperingati keadaan pengorbanan mereka, jerit payah mereka, kelazatan yang mereka rasai di dunia dulu. Musyfiqin ni daripada perkataan syafiq. Syafiq ni maksudnya kita takut. Kita dalam keadaan syiqah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuatkan kita terus kekal beriman. Ya, bukan tak kita saja, tapi zuriat keturunan kita. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Dia sebut lagi ahli syurga ni. Dia kata famannallahu alaina, alhamdulillah, dia kata Allah telah selamatkan kita. Ya, wa waqana 'adzabas samum. Ya, Allah telah selamatkan kita dan Allah telah jauhkan kita daripada api neraka. Ada satu kisah sirah daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang sahabat. Cikgu Admi tahu boleh betul Ana kalau salah. Seorang sahabat, dia ni ahli Badar, tak ingat nama dia. Waktu tu zaman Memang terputus lah. jadi dia pun pergilah ke rumah Aisyah. Tadi terputus tak Ustaz Rahman? Tadi terputus tak? Boleh ulang sikit lah. Macam mana? Tadi terputus kejap ni. Boleh ulang sikit yang dekat di Badar apa dia? Ada seorang sahabat ni, dia nak berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Tak pasti sama ada zaman Abu Bakar Siddiq ataupun zaman Khalifah Umar. Tapi Rasulullah dah tak ada lah. Seorang sahabat ni, anda tak ingat nama dia. Dia pergi jumpa, masyhur kisah ni, ada dalam kitab-kitab sirah, riwayat yang sahih, bahawa dia ada persoalan nak tanya kepada Aisyah. Kemudian dia pun bertolak pergi ke rumah Aisyah di Madinah. Sampai saja di rumah Aisyah, nak ketuk pintu rumah tu, dia terdengar suara Aisyah radhiyallahu anha tengah baca Al-Quran. Baca Al-Quran tu pula, Aisyah tengah baca pada ayat. Ya, ayat 27 surah At-Tur ni. Aisyah baca dan dia ulang ayat ni. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Alhamdulillah, maka Allah telah selamatkan kita dan jauhkan kita daripada azab yang pedih. Waktu sahabat tengah nak pergi jumpa Aisyah tu, Aisyah tengah duk tadabbur ayat ni. Ini salah satu bentuk cara orang-orang dulu, ya, generasi awal, cara mereka membaca Al-Quran. Kadang-kadang mereka baca Quran ni, mereka baca satu ayat, mereka ulang banyak kali. Jadi Aisyah waktu tu dia tengah duk hayati ayat ni. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana 'adzab. Ulang banyak kali. Sahabat tu pun tunggu lama Aisyah bila nak habis. Lah kali dia pun buat keputusan, lagi aku main lain lah. Aku datang semula lah. Kemudian dia pun pergi ke mana? Dia pergi ke pasar di Madinah. Kalau di Madinah sekarang ni, kalau siapa pernah pergi umrah, pasar di zaman Nabi SAW masih ada kedudukan dia di sebelah kanan Masjid Nabawi, sebelah kanan kiblat. Sekarang ni dia dah buat tempat parking lah. Jadi dia pergi ke pasar lebih kurang dalam 300 meter daripada rumah Rasulullah. Dia pergi ke pasar dan dia balik. Pergi ke pasar ni bukan sekejap. Macam kita nak pergi supermarket lah, lama. Paling kurang 1 jam.
Dia balik pula ke rumah Aisyah, nak ketuk pintu rumah Aisyah, tak ada nak ketuk, terdengar lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Moga Allah selamatkan kita dan jauhkan kita daripada azab yang pedih. Dia ulang lagi ayat. Dia teriak, menangis dengan ayat. Jadi menunjukkan di sini Aisyah tengah mentadaburi ayat ni. Ayat tentang di mana Allah himpunkan ya orang mukmin dengan kaum keluarga dia, bukan setakat usrah, bukan setakat ailatihim, pasangan dia, keluarga dia, tapi Allah menghimpunkan zuriat dia dan Allah rakamkan suara orang-orang mukmin di mana mereka berbual di dalam syurga dan mereka kata, kami dulu ingat tak kita dulu dalam keadaan musyfiqin, ya, orang yang patuh kepada Allah, kita sabar patuh kepada Allah sampailah kita masuk syurga hari ini dapat bertemu semula. Famanallahu alaina, dan Allah telah selamatkan kita dan menjauhkan kita daripada azab yang pedih. Jadi dalam ayat ni sedikit tentang perkataan zuriat ni. Dalam Al-Quran, bila Allah sentuh tambah kekeluargaan, ya, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, sahabat dan sahibah yang dirahmati Allah, bila Allah nak sebut tentang kekeluargaan, banyak tempat dalam Al-Quran ni bila sentuh tentang kekeluargaan, Allah akan pilih perkataan zuriat. Allah tak pilih perkataan usrah ataupun ailah yang membawa masuk keluarga juga. Kata Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi, dia kata perkataan zuriat lebih a'am daripada usrah. Perkataan zuriat ni jauh lebih umum, lebih luas, lebih besar maksudnya daripada usrah. Kalau sebut usrah ni, keluarga ni maksudnya usrah lah. Maksudnya keluarga kita lah, mak ayah kita, adik-beradik kita. Ataupun anak-anak kita, isteri kita. Itulah usrah. Tapi kalau sebut zuriat ni, dia merangkumi tok wan kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Jadi dalam Al-Quran, bila sentuh bab kekeluargaan, Allah akan pilih perkataan zuriat. Misal, contohnya. Ya, kita dalam surah Al-Furqan, Allah ajak kita untuk doa kepada zuriat kita. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah tak kata kat sini Rabbana hablana min azwajina wa abnaina. Tak. Ya Allah, berikanlah kepada isteri-isteri kami dan kepada anak-anak kami. Allah tak sebut anak-anak kat sini. Allah sebut kepada zuriat kita, zuriat kami. Ya Allah, berikanlah kepada isteri-isteri kami, zuriat keturunan kami seluruhnya, qurratu ain, penyejuk mata bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, saya dan zuriat keturunanku, zuriat keturunan ni banyak lapis keluarga, banyak keluarga. Zuriat keturunan aku, ya, imamul muttaqin, menjadi pemimpin kepada orang-orang yang muttaqi. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, bila dia siap membina Kaabah, dengan Ismail dia doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah supaya zuriat keturunan dia menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kata ulama-ulama tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak kita, orang Islam ni yang membaca Al-Quran ni, nak ajak kita supaya kita ni jangan fikir untuk memastikan keluarga kita saja yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni kena ada uluul himmah. Hasan al-Banna sebut kena ada uluul himmah. Maksudnya kena ada himmah. Himmah ni kalau kita nak terjemah bukan cita-cita. Setengah orang dia terjemah cita-cita kan. Tapi himmah ni kalau dalam bahasa Arab, dia dalam tu dia gabung cita-cita, dia ada gabung dengan hamasah, kemudian dia ada gabung dengan hub, cinta yang tinggi. Banyak maksud bergabung dalam perkataan himmah. Jadi maksudnya himmah, Allah mengkehendaki kepada kita ni supaya kita ni ada ulul himmah, ada kita kata cita-cita yang bersungguh-sungguh. Mungkin macam tu kot terjemahan dia. Ada cita-cita yang serius, yang bersungguh-sungguh, yang tinggi
untuk nak menyelamatkan seluruh keturunan kita. Bukan setakat nak tengok takat anak kita ya. Tapi kita kena memastikan pendidikan kita kepada anak kita menjadikan anak kita ni boleh jaga cucu kita. Sampai tahap tu. Dan anak kita pula dia jaga cucu dia didik cucu kita ni dalam keadaan dengan kualiti yang sampai tahap cucu kita boleh jaga cicit kita. Maksudnya pendidikan tu pendidikan kepimpinan. Bukan pendidikan nak jadikan rijal ataupun apa ni nak jadikan rijal soleh saja, tapi nak jadikan soleh dan muslih. Nak bagi anak-anak ni soleh dan muslih. Mungkin dia belum muslih kepada pihak lain, tapi dia muslih kepada anak-anak dia sendiri. Sebab dia akan jadi seorang ayah ataupun seorang ibu. Jadi kita ni dalam menggabungkan diri dengan keluarga kita, kita kena ada kerangka fikir melihat seluruh zuriat keturunan kita. Jangan lihat sebatas mak ayah, sebatas adik-beradik, jangan. Kita kena ada kepala yang lebih besar. Ada ru'yah yang lebih besar. Wawasan yang lebih besar terhadap keluarga kita. Kita kena jadi pemimpin yang macam tu. Memastikan, kita bukan memastikan keturunan anak kita saja soleh, nak pastikan juga cucu kita pun soleh. Jadi nak lahirkan cucu yang soleh, anak kita tu perlu dapat pendidikan yang kualiti. Jadi ini signifikan Allah Subhanahu Wa Taala banyak menggunakan kalimah zuriat, lebih daripada perkataan abna ataupun ibu dan bapa, tapi Allah guna istilah yang lebih besar, yang lebih luas, iaitu zuriat keturunan. Jadi dalam Al-Quran tadi Allah sebut alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya kami himpunkan seluruh zuriat keturunan mereka. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kepada kita, satu berita gembira, busyra, berita gembira kepada kita melalui ayat-ayat Allah. Ya, bagi mereka yang sabar mendidik keluarga dia, ataupun kita sebagai anak. Mungkin ada anak-anak kat sini. Kita sebagai anak, mak ayah kita didik kita sabar. Kita malas. Kadang kita lebih terhibur dengan kawan-kawan. Tapi kita tahu kepentingan apa yang mak ayah kita nak bawa kita tahu kepentingan dan kita sabar ikut mereka. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan mak ayah kita, dengan seluruh keturunan kita di dalam syurga. Jadi semua orang kena baca ayat ni, anak kena baca ayat ni, adik kepada abang, abang kepada adik, bapa kepada anak, semua kena baca ayat ini. Ya, tak maukah kita untuk masuk dalam golongan ini, iaitu golongan yang dihimpunkan oleh Allah, alhaqna bihim. Allah pertemukan. Surga ni luas, bukan kecil. Surga ni bukan macam dewan 2020 ke apa. Surga ni satu dimensi dunia yang baru. Ya, alam yang baru. Tiba-tiba kita boleh ternampak ayah kita terserempak dengan adik kita dalam syurga, dan kita bergelak ketawa saling bertanya tentang keadaan masing-masing, dan kita mengenang semula metod pendidikan anak-anak, nak melahirkan anak-anak yang musyrik. Ada orang buat master, kajian master. Apa metod pendidikan anak-anak berpandu ke Al-Quran dan Sunnah, nak lahirkan generasi yang musyfiqin, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada ibu dan ayah dan kepada mereka yang bakal berkahwin, kena fikir, kena cari isteri yang ada wawasan musyfiqin. Kalau yang bakal jadi isteri, kena cari bakal suami yang ada wawasan, cita-cita musyfiqin, nak lahirkan anak-anak yang musyfiqin. Kalau ada yang tu, boleh kahwin lah. Boleh kita meneruskan rumah tangga. Jadi mudah-mudahan ini sebagai satu tazkirah kepada semua, supaya kita peliharalah keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah
diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi ini perintah Allah, fi'il amr. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kena fikir keluarga kita dulu. Diri kita dulu, kemudian keluarga, kemudian baru fikir orang lain. Jangan kita terlalu sibuk dengan orang lain sehingga anak-anak kita terbiar. Janganlah kita terlalu fokus pula kepada anak kita, ya, sampai masyarakat pula terbiar. Jadi kita kena tawazun di antara dua itu, tapi yang utamanya adalah keluarga dululah. Keluarga kita dulu, anak-anak kita, mak ayah kita. Ada certain keadaan, certain konteks keluarga yang anak-anak kena didik mak. Anak adik yang kena didik abang. Abang kena didik adik. Pada certain keadaan. Ada certain keadaan yang mak ayah perlu banyak didik anak dia sebab anak dia tak faham. Ada yang anak-anak ikut tarbiyah, mak tak ikut. Mak tak pernah faham. Jadi tanggungjawab ke anak tu lebih dalam pendidikan keluarga. Jadi kita balik melihat, menyuluh diri kita semula, ya, di mana peranan kita, dan kita berusahalah membawa diri kita, anak-anak kita kepada darjat musyfiqin, ya, orang-orang yang takut, lalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang asas setakat itu saja tazkirah untuk pagi ini, yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ana serah balik kepada Cikgu Azmi Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Luqman atas perkongsian tadi. Yang rasa insya-Allah mungkin sebab sepanjang perkongsian tu mungkin kita duk terbayang-bayangkan kita dengan keluarga kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini hakikat kesementaraan hidup dan meyakini hakikat kekal abadinya kehidupan akhirat, tidak ada yang lebih kita harapkan melainkan kita satu keluarga, bahkan mungkin satu keturunan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua tu tak cukup dengan sekadar impian dan harapan. Kita nak kena ada komitmen, kena ada kesungguhan, dan kita nak kena tahu bagaimana caranya. Sebab tu kita rasa begitu perlu kepada tarbiyah. Kita rasa begitu perlu pada peringatan demi peringatan. Kerana jiwa manusia ni selalu leka. Dan perjalanan hidup kita ni tak semudah yang kita harapkan. Bahkan ada satu hadis, Rasulullah SAW menyebut, huffatin nar bisyahwah wa huffatil jannah bimakarih. Apa maka Rasulullah SAW. Mana diliputi syurga neraka tu dengan syahwah. Jalan-jalan ke neraka tu dipenuhi dengan benda yang memenuhi syahwah kita, keinginan nafsu kita. Kerahatan yang berpanjangan, maknanya keinginan pada benda yang sementara yang bersifat duniawi. Tapi wahuffatil jannah bimakarih. Diliputi syurga tu dengan makarih, benda yang kita tak suka. Benda mungkar. Mungkar ni benda yang kita tak suka. Makarih yang kita benci, yang kita tak suka. Nafsu kita tak suka. Kecuali nafsu yang dididik dengan keimanan. Sebab tu kita kena rasa perlu kepada tarbiyah diri kita dan juga keluarga kita. Mungkin boleh ke Ustaz Luqman kalau buka untuk soalan sikit lah. Setelah kita buka kalau ada soalan ke, tambahan ke, teman-teman nak share apa insya-Allah. Buka lah insya-Allah. Sila tafadhal. InsyaAllah kalau ada soalan dan sebagainya. Cuma tadi nak nampak pendekatan, bila Ustaz Luqman bagi pendekatan tafsir ni, kita akan nampak bahawa Al-Quran ini merupakan khazanah yang sangat berharga. Dr. Majid Al-Hilali dalam buku dia Segalanya Bermula di Hati dia bagi kita panduan. Kalau kita tengok peristiwa yang Luqman kongsi tentang Sayyidatina Aisyah yang sahabat nak pergi ketuk rumah, tengok dengar dia baca ayat tadi, pergi pasar dulu balik dia baca ayat tu lagi. Jadi kata Dr. Majid Al-Hilali, dia kata bila kita nak tadabbur Al-Quran ni, kita jangan hadkan berapa ayat kita nak baca. Jangan kita hadkan masa kita. Mana fokus kita pada ayat. Dan bila kita baca satu ayat, kita cuba menghayati, mencatat
apa makna lintasan hati, apa saja sentuhan hati kita. Kerana bila kita pergi ayat yang seterusnya, kita akan lupa kejutan-kejutan yang diberikan oleh ayat yang pertama. Jadi tengok bagaimana sahabat bersungguh-sungguh dalam mentadabbur Al-Quran. Cuba menggali makna dan panduan daripada Al-Quran. Sebab tu kita bila mendekati Al-Quran ni paling kurang dia ada 4 objektif dia. Dia panggil apa? Al-Ahdaf Al-Asasiyah. Objektif asasi bila kita pegang Quran, pertama kita nak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang kedua kita nak bentuk diri kita, nak tarbiah diri kita. Yang kedua kita nak tarbiah keluarga dan juga masyarakat. Dan keempat kita nak membangunkan kepimpinan. Yang akan mencorakkan, yang akan bawa manusia balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Quran tu begitu rasa sangat perlu kita rasa kepentingan dia. Jadi bila kita tengok keluarga dalam konteks Al-Quran, dalam konteks tafsir, kita akan nampak panduan-panduan yang begitu jelas. Bagaimana kita nak bentuk keluarga kita untuk sama-sama kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan nak buka, kalau ada sahabat nak tambah apa ke? InsyaAllah soalan. Kita ambil peluang lah insyaAllah. Cikgu Abdul ke? Waalaikumsalam. InsyaAllah ni anak nak tanya. Tadi apa Ahli Luqman tadi sebut isteri tak boleh buka aib kan, sebab antara punca keruntuhan rumah tangga adalah buka aib. Masalahnya masalah keluarga ni kadang-kadang dia sangat kompleks, dan bila seorang tu berkahwin, isteri ni kadang dalam keadaan tertawan kan. Maksudnya sini adalah bila mana dalam rumah tangga tu suami tak melaksanakan hak basic dalam Al-Quran sebut tu. Contohnya dia tak beri nafkah, tak beri nafkah anak, tak beri nafkah isteri. Itu yang itulah yang non agresif. Yang agresifnya kadang dia memukul kan, mencederakan isteri kan. Jadi kalau konteks ni boleh tak Ustaz Ahli Luqman sebutkan di mana dia punya perbezaannya tu kan, yang mana kita boleh buka, yang mana tak boleh buka, dan kepada siapa nak buka. Bagaimana kalau anak-anak perempuan kita yang dizalimi ni kan, dia membuka hal keadaan dia tu kepada mak ayah dia, adakah itu dianggap sebagai membuka aib kan? Sebab kadang-kadang rumah tangga ni tak sama kan, keadaan rumah tangga setiap daripada kita ni tak sama keadaannya kan. Mohon pencerahan sikitlah daripada ni. Itu saja. Baik, mungkin Cikgu Azmi ke Cikgu Abdul Hana berpasan ada Cikgu Abdul. Mungkin boleh tambah sikit lagi. Baik, yang pertama kita kena bezakan dia antara aib, kena tahu dulu apa definisi aib dan apa definisi zalim. Ataupun boleh kita kata jenayah. Jadi memukul isteri itu bukan kategori aib dah. Itu kategori jenayah yang wajib dilaporkan. Perkara-perkara yang melibatkan kekasaran, yang melibatkan pukulan, yang ini wajib kita laporkanlah. Adapun aib ini dia ada maksud yang tersendiri dan dia ada ciri-ciri dia. Para ulama, misalnya Syekh Abdul Karim Bakar, salah seorang pemikir, kita panggil dia macam Syekh Qutub lah, maksudnya seorang mufakkir di Arab Saudi. Dia kata perkara yang negatif tentang manusia ni ada 3 benda. Perkara yang negatif yang ada pada diri manusia ni ada 3 perkara. Yang pertama dia panggil an-naqs ataupun an-nuqsan. An-nuqsan ni maksudnya kelemahan yang ada pada orang. Yang mana orang tu tak minta pun jadi macam tu, tapi dia lahir-lahir fitrah dia memang macam tu. Dia ada kelemahan-kelemahan peribadi. Mungkin suara dia sengal, itu kelemahan lah. Mungkin betih dia kurus, ataupun dia kurus sangat. Itu kelemahan-kelemahan peribadi
yang telah Allah berikan pada dia tanpa dia minta. Dan benda ni satu di sisi orang manusia secara keseluruhannya, an-nuqsan ini kategori benda negatif. Suara sengau kita katakan, mesti orang akan pandang pelik, wah dia ni pasal apa? Tapi itu memang nuqsan dia, kelemahan peribadi. Kita kena kategorikan kelemahan satu sudut pada diri kita ataupun pada diri orang lain. Yang kedua, ciri yang kedua disebut sebagai khata'. Al-akhta' ataupun khata'un, iaitu kesilapan ataupun kesalahan. Kesilapan ataupun kesalahan ni, dia silap ni maksud mesti suka tengking-tengking. Kadang-kadang orang utara jenis cakap kuat. Kalau kahwin dengan orang apa ni selatan ni, dia pelik lah pasal apa. Orang Perlis ni suka cakap kuat-kuat. Kuat suka marah-marah. Itu bukan marah di sisi orang utara ni memang macam tu kan. Itu kelemahan fitrah. Ataupun dalam bahasa tarbiyah ni dipanggil syakhsiyah i'tiyadiyah. Dulu Ustaz Omar pernah kupas tajuk syakhsiyah maknawiyah. Syakhsiyah i'tiyadiyah maksudnya syakhsiyah yang lahir, yang ada pada diri dia, yang tanpa dia minta, tapi Allah bagi kat dia, mungkin daripada sifat mak ayah dia, keturunan dia kan. Cakap mesti kadang-kadang kuat. Itu kelemahan dia. Yang kedua, dia panggil khata', benda yang tersilap. Mungkin suami kita tu nak buat benda betul tapi dia tersilap. Dia nak didik isteri dia cara elok tapi dia tersilap. Dia terpukul ke, dia tak sengaja. Itu yang kedua. Yang ketiga dia panggil asyar. Asyar, yakni kejahatan. Dia memang niat nak buat jahat. Dia memang niat nak pukul isteri dia. Dia memang dengan sengaja. Muta'ammidan, maksudnya dia memang sengaja tak mau bagi nafkah. Yang ni kejahatan ni memang kita kena lawan habis-habisan. Yang ketiga ni asyar. Jadi bila kita berinteraksi dengan seseorang, kata Syekh Abdul Karim Bakar, dia ada risalah dia tentang kaifa nata'amal ma'a muslimin, bagaimana kita nak bermuamalah dengan orang-orang Islam ataupun dengan orang sekeliling kita kena kelaskan 3 benda ni. Jadi setiap benda negatif yang datang di depan kita melalui satu orang, kita kena tengok negatif ni kategori mana? Kategori nuqsan dia ke, kelemahan ke, kategori kesilapan ke, dia tersilap ke, ataupun kategori kejahatan dia. Kata Syekh Hafizahullah, kalaulah kategori nuqsan dia ataupun kategori khata' dia tersilap, yang ni kita maafkan. Yang mana benda dia tersilap ataupun benda yang nuqsan, yang ni kategori aib lah. Aib yang kita kena tutup. Ya. Yang kategori yang ketiga ni kita kena buka. Kita kena pergi cerita kepada orang yang berautoriti untuk menyelesaikan. Dia pukul isteri dia. Ini kita kena pergi ceritalah. Boleh faham tak penerangan anda ni? Kita kena kelaskan 3 benda tadi pada setiap perkara negatif yang datang daripada satu susuk tubuh, satu orang. Mungkin benda tu kelemahan dia, nak buat macam mana? Dia susah nak ubah, dia ambil masa nak ubah. Mungkin dia jenis, ada orang dia jenis kita kata, kita panggil apa? Yang susah nak bersembang dengan orang ni. Introvert. Introvert. Ada orang jenis introvert. Dia susah nak bersembang dengan orang. Itu kelemahan dia. Kita kena maafkan. Kena bagi masa. Jangan benda ni kita pergi cerita ke orang, laki aku ni, lagu ni. Tak boleh. Di kategori, antara kategori yang diharamkan oleh Allah. Kategori nuqsan dengan akhta' kita maafkan. Kita tutup setutupnya. Tapi kategori syar yang dibuat oleh kejahatan isteri kita ataupun suami kita kena laporkan dan kita kena ambil tindakan undang-undang. Jadi setakat tu saja jawapan. Mungkin Cikgu Azmi ada tambahan. Alhamdulillah, okey dah, insyaAllah. Ada soalan lain kan, insyaAllah?
Cuma mungkin sikit tambahan lah tentang rumah tangga ni. Dan Ustaz Luqman sebut tentang introvert tadi kan. Jadi kadang-kadang orang introvert ni dia banyak pendam lah. Jadi kadang bila berdepan dengan pasangan yang menyakitkan dan sebagainya, ada kelemahan yang banyak yang tak diperbaiki, dia akan pendam, lama-lama dia akan jadi memberontak juga, dia akan jadi kasar. Ada kes-kes yang macam tu. Jadi maknanya berlaku macam suami pukul ke apa, kena tengok adakah daripada awal berkahwin memang macam tu. Atau lepas 5 tahun berkahwin, 4 tahun berkahwin, watak suami makin kasar. Itu kita perlu pada kaunseling lah. Perlu pada bimbingan pihak ketiga yang boleh bantu untuk selesaikan masalah rumah tangga. Sebab dia benda yang kompleks lah, insyaAllah. Rumah tangga ni benda yang sangat kompleks. InsyaAllah kalau Cikgu Abdul kan nak tambah apa kan? Pesan ke anak-anak, cucu-cucu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh sikit? Ya? Sikit lagi tambah. Tak apa clear suara Cikgu tadi? Tak jelas. Okey sikit lah. Cakap kuat sikit kot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada satu trend lah dalam masyarakat kita. Bila pasangan ada masalah, dia cerita dekat orang lain kan, dekat kawan-kawan kan. Okey, tapi masalahnya kadang-kadang kawan yang dia pilih tu, dia pilih kawan yang berlainan jenis. Yang lelaki cerita dekat perempuan cerita dekat lelaki-lelaki. Sebab mungkin kalau perempuan ni dia pilih lelaki sebab mungkin dia anggap orang lelaki ni boleh simpan rahsia kan. Jadi rasa itu satu amalan yang tak baiklah dan boleh menjejaskan keamanan rumah tangga lah. Maaf cerita sikit lah. Yang trend berlaku dalam masyarakat lah. Salah kalau Ustaz Kemal boleh respon kan? Tak ada apa kot Cikgu Azmi. Benda tu memang jelas tak boleh lah. Tapi cerita dekat apa ni, hatta kepada mak kita pun tak boleh sebenarnya. Benda-benda aib yang bersifat peribadi, kelemahan pasangan, tak boleh. Ana pernah tanya sendiri kepada Syekh Abdul Khalid Al-Sharif, Syekh kita lah yang duduk di Turki tu. Memang dia kata tak boleh hatta kepada keluarga kita sendiri pun tak boleh. Mak ayah kita, adik-beradik kita pun tak boleh. Benda tu memang akan membawa mafsadah yang sangat besar. Apatah lagi kepada lelaki ajnabi yang luar. Itu memang trend yang sangat jahiliyah dan yang tak elok lah. Wajib kita jauhi lah. Wallahu a'lam. Itu beza apa aib dengan syar lah. Jadi kalau aib memang dengan mak ayah pun tak boleh cerita lah sepatutnya. Betul. Ya. Kalau aib ni. Itu memang Allah sebut dalam Quran secara jelas, nisa'ukum libas, macam ayat dah. Nisa'ukum libasan lakum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka orang perempuan ni adalah pakaian bagi kamu kepada kaum lelaki, dan kamu ni wahai kaum lelaki, Allah kata adalah pakaian bagi isteri-isteri kamu. Jadi Allah gunakan istilah libas, maksudnya kalau kita pergi buka aib peribadi, bersifat peribadi, kelemahan peribadi orang, pasangan kita, bererti kita telah londehkan pakaian dia. Umpama kita ambil pakaian dia, kita londeh di depan orang. Begitu juga suami yang buka aib isteri dia, umpama dia londehkan pakaian isteri dia di khalayak orang. Begitu hinanya perbuatan aib ni, umpama macam kita ambil kain tudung tu kita buka depan orang. Jadi itu kalimat yang Allah guna dalam Al-Quran, dan dia menjadi satu kaedah penting dalam rumah tangga lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau ada lagi kot Cikgu Abdul kan? Ada nak tambah apa kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nak respon sikit yang Betul tu entah yang kalau yang
kamera tak apa, tolong off. Ada yang takut terdedah yang tak sepatutnya. Boleh tolong cek kamera masing-masing. Ada yang terbuka kamera dalam keadaan tak sesuai lah. Biar nak highlightkan muka anak ni. Sabar-sabar tolong cek kamera. Ada yang terbuka kamera di rumah tu dalam keadaan yang tak apa sesuai lah. Soalan. Yang nak respon sikit yang Ustaz Lokman sebut tadi tu. Apa? Yang pakaian bagi kamu kan. Isteri kamu tu pakaian bagi kamu. Untuk perempuan pula suami itu pakaian bagi dia kan. Jadi maknanya kalau dia mendedahkan, dia macam mendedahkan rahsia ke apa-apa kan. Maknanya dia buka pakaian dia sendirilah. Kan? Bukan dia buka. Katakan dia lelaki, dia buka aib isteri dia. Maknanya dia buka pakaian dia sendiri, bukan dia buka pakaian isteri dia kan. Begitu juga dengan isteri, kalau dia cerita aib suami dia, maknanya dia buka pakaian dia sendiri lah. Bukan dia buka pakaian suami dia kan, dekat orang. Yang tu yang Ana faham lah insyaAllah. Dah, tu respon salah. Kalau saya lalu ke mana respon? Saya nak tambah sikit boleh? Fadal. Ana kalau dalam rumah tangga dengan suami dulu pun lah, Ana ambil satu hadis tu. Yang pesanlah siapa yang masalah rumah tangga. Satu hadis tu dia kata kalau kita lihat kelemahan seorang, kita lihat kekuatan dia. Kan? Setiap orang akan ada kekuatan dia kan. Jadi kita akan cover lah rasa-rasa yang kecil-kecil tu kan, yang kata dia tak boleh nak atasi tu, melainkan yang masalah besar tu memanglah kita kena lapor dan bawa. Ana rasa kalau Kak Iban ni kalau kita nak cari penyelesaian, kita boleh cerita dan berbincang dekat hakim ke atau seorang yang ni lah yang kita nampak boleh simpanlah kerahsiaan kan. Tak buat cerita merata. Wallahualam. InsyaAllah ada apa lagi ya? Boleh lagi insyaAllah. Semua nak rasa dalam bab ni nak kena ada pegang khusus terutama untuk pasangan yang muda-muda lah kan. Dengan cabaran yang ada hari ni. Kalau dulu tu yang umur 40-an ke atas, 50 ke atas, memang kita secara natural, bukan secara alami dengan kehidupan yang kita lalui itu dia ada ketahanan jiwa yang lebih lah. Berbanding dengan sekarang kadang-kadang masalah tu sikitnya. Tapi dia rasa macam besar. Jadi anak duk kendali pegang-pegang rumah tangga ni kadang dengar banyak perkara yang kadang-kadang kita pun heran. Tentu ada yang mengadu suami suka sangat pegang tangan dia. Jadi kadang kita pun heran apa yang masalahnya. Jadi nampak satu generasi yang cara berfikir yang agak pelik. Jadi anak rasa ini benda yang real ni. Benda tu tak sepatutnya masalah. Jadi ada pasangan yang mengadu kan, suami dia rajin suka pegang tangan. Ada yang mengadu pula suami tak suka pegang tangan. Jadi kalau orang dulu benda tu tak jadi masalah. Tapi sekarang ni anda nampak satu benda yang pelik. Kerana sebut ni bukan satu dua kes. Banyak kes kadang bukan di kalangan orang lain. Di kalangan anak-anak murid kita juga. Anak-anak kita. Jadi mengadu tentang masalah yang sepatutnya bukan masalah. Macam mana pula dengan masalah yang sebenar. Jadi mungkin kita nak kena rancang jugalah perkara-perkara yang lebih khusus. Supaya kita boleh bimbing lah. Terutama generasi yang muda-muda. Kerana ini benda-benda yang merisaukan lah. Benda yang sangat merisaukan. Kerana ketahanan jiwa yang berbeza sehingga kadang-kadang benda yang bukan masalah dirasakan sebagai masalah. Jadi kalau masalah betul macam penderaan tadi mungkin bukan syar, mungkin khata', mungkin tersilap, kan terkasar sikit. Itu mungkin dah akan jadi isu yang besar dalam rumah tangga hari ini. Jadi saya rasa mungkin kita nak kena rancang juga. Mungkin katibah yang akan datang boleh fokus lebih mendalam sebab kita fokus katibah ni kepada keluarga. Kerana keluarga ni produknya adalah manusia. Produknya adalah generasi. Kalau kita boleh kukuhkan keluarga dari segi kefahaman, dari segi fikrah, dari segi keimanan, bahkan dari segi kerukunan rumah tangga, insya-Allah kita akan dapat melahirkan generasi yang lebih baik.
Sebab pengalaman di sekolah-sekolah bila kita berdepan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah, selalu kalau pergi mana-mana sekolah, selalu anda dipanggil untuk pelajar-pelajar yang bermasalah. Jadi anda suka tanya yang mana pelajar paling masalah. Bila kita tanya, pengetua tunjuk, bila kita sembang memang punca dia, bila rumah tangga tu tidak menjadi teduhan jiwa pada anak-anak. Mak ayah bertengkar ataupun jarang jumpa mak ayah. Ini realiti yang berlaku hari ini. Sudah nak buka kalau ada satu lagi ke, ada sabar ni, sebanyak dua lagi. Kalau ada respon dan sebagainya. Sampai 7.55 insyaAllah. Kalau ada respon, tambahan dan sebagainya. Alhamdulillah, nak rasa insyaAllah daripada penyampaian semalam dan hari ini ada kesinambungan. Semalam pun Syekh Muhammad berkongsi bagaimana kita nak merespon dengan tingkah laku, sikap, kata-kata, perbuatan pasangan dan juga anak-anak. Pagi ini kita bincang bagaimana kita nak saling kukuh mengukuhkan, bagaimana kita nak pastikan rumah tangga kita yang akhirnya kita akan berkumpul di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa keperluan untuk kita membina ketakwaan, kita membina rumah tangga kita dengan didikan iman dan dengan mengambil panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah moga program ini dapat berjalan dengan baik dan yang seterusnya pun kita akan setiap bulan kita ada pada minggu yang keempat. Jadi boleh reserve lah. Maknanya kalau tidak ada perubahan insya-Allah minggu keempat. Jadi sahabat-sahabat, mungkin keluarga, anak-anak yang ada sekali di sini, boleh reserve tarikh tu lah. Dan bila kita fokus pada keluarga ni, nak rasa insya-Allah banyak benda yang akan bantu kita. Untuk kita membina kehidupan kita yang lebih bahagia. Kerana bahagia ni bukan satu benda yang identik dengan harta, pangkat dan kedudukan. Bahagia ni benda yang datang berasingan. Bila hati kita makin dekat dengan Allah, kita membina kerukunan rumah tangga, insya-Allah kita akan rasa bahagia. Bukan kerana banyaknya harta, berapa ramai yang harta banyak tapi tidak bahagia. Berapa ramai yang mungkin jawatan dia tinggi tapi tidak bahagia. Bukan kita kata yang miskin tu bahagia, yang tak ada pangkat tu bahagia. Jadi kebahagiaan ni satu benda yang lain. Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila rumah tangga kita rumah tangga yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustaz Luqman yang buat penyampaian pada pagi ini, juga kepada semua yang hadir insya-Allah yang meluangkan masa bersama. Jadi insya-Allah. Jadi mungkin sekadar itulah program kita. Nak minta maaf lah bagi pihak penganjur Rustia jika ada sebarang kelemahan dan sebagainya. Yang baik pada Allah Ta'ala, kelemahan pada nas sendiri, dan minta maaf pada semua dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.